Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya akan menerangkan tentang pengenalan kaunseling pelbagai budaya yang telah dijalankan oleh saya dan juga ahli-ahli kumpulan saya. Okey, yang pertama itu kaunselor yang beretika hendaklah tidak terlibat dengan sebarang perkara yang berbentuk diskriminasi terhadap identiti budaya. Yang kedua, kaunselor yang mengendalikan isu-isu yang melibatkan budaya hendaklah lebih bersifat terbuka dan keluar dari cara tradisional yang wujud dalam diri. Okey, menurut Korea 2010, kaunseling pelbagai budaya merupakan apa sahaja perhubungan kaunseling antara kelompok dan klien dari kelompok budaya yang berbeza, pegangan kepada andaian yang berbeza mengenai realiti sosial. Dan menurut Ogbu 1990 juga mendefinisikan kaunseling pelbagai budaya iaitu kebudayaan adalah satu fahaman manusia secara keseluruhan kepada sosial, fizikal atau kedua-duanya. Okey, seterusnya kita pergi kepada identiti budaya Azlin. Okey, yang pertama Azlin, yang nama beliau adalah Azlin Yi, berumur 21 tahun dan berasal daripada Sibu, Sarawak. Mengambil jurusan pendidikan moral di Universiti Utara Malaysia. Okey, latar belakang bangsa Azlin iaitu keluarga Azlin mempunyai berbagai bangsa. Ibunya berbangsa Cina manakala ayahnya berbangsa Malanau Iban. Azlin mewarisi ibunya dengan mewarisi bahasa Cina. Azlin dan keluarganya akan menyambut kedua-dua perayaan iaitu Tahun Baru Cina dan Hari Kawai. Okey, agama yang dianuti oleh Azlin iaitu Azlin dan keluarganya adalah beragama Kristian. Okey, pendapatan keluarga Azlin sebanyak RM4,000 atau dikenali sebagai B40. Ayahnya bekerja sebagai mekanik dan ibunya pula adalah seorang suri rumah. Okey, peranan jantina Azlin iaitu Azlin dia lebih kepada feminin, tidak suka aktiviti lasak dan meluangkan masa dengan bersolek dan menari. Okey, peranan sosial Azlin ini merupakan exco dalam kelab estetika, aktif dalam program yang dianjurkan oleh INASIS dan membuat persembahan tarian ketika majlis makan malam INASIS. Peranan keluarga, Azlin merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik, membantu ibu bapanya dengan menjaga adik-adiknya. Okey, seterusnya kita pergi kepada persepsi Azlin terhadap bidang kaunseling di Malaysia. Menurut Azlin, kaunseling di Malaysia merupakan kaunseling yang melibatkan semua individu tanpa mengira kaum, agama dan budaya, bersifat terbuka dan tidak memilih klien. Yang seterusnya, persepsi Azlin terhadap kaunselor di Malaysia. Sikap kaunselor di Malaysia adalah baik dan sentiasa membantu, tidak mengira waktu. Okey, sekian daripada saya. Jadi, saya akan teruskan untuk pembentangan isi kandungan yang seterusnya, iaitu yang pertama, persepsi klien terhadap sikap kaunselor di Malaysia, persepsi klien terhadap pengetahuan kaunselor berkaitan dengan kepelbagaian budaya di Malaysia, dan yang terakhir adalah persepsi klien terhadap sensitiviti kaunselor, sama ada kaunselor itu sensitif ataupun tidak berkaitan dengan isu kepelbagaian budaya ketika menjalankan sesi kaunseling. Individu yang telah saya temuduga iaitu Azlin telah mengatakan bahawa sikap kaunselor di Malaysia adalah baik, adil,
bertanggungjawab dan mengamalkan sikap terbuka di mana kaunselor akan menerima semua klien yang hadir ke sesi tanpa melihat klien itu datang daripada mana. Contohnya, kaum apa, agama apa, tinggal dekat mana dan sebagainya. Itu adalah untuk persepsi sikap kaunselor. Saya pergi pula kepada persepsi klien terhadap pengetahuan kaunselor, di mana Azlin mengatakan bahawa tahap pengetahuan kaunselor berkaitan dengan kepelbagaian budaya di Malaysia adalah di tahap tinggi, di mana kita dapat lihat daripada sikap menghormati yang ditunjukkan oleh kaunselor, di mana kaunselor itu menghormati klien yang datang daripada pelbagai agama yang berbeza, budaya yang berbeza. Namun demikian, kaunselor itu tetap menghormati klien tersebut. Sebagai contohnya, jika ada pelajar Cina yang kurang memahami dengan bahasa Melayu, kaunselor itu tetap sabar untuk menerangkan supaya pelajar Cina itu faham dengan apa yang ingin diperkatakan oleh kaunselor tersebut. Jadi saya pergi kepada persepsi yang seterusnya, iaitu persepsi terhadap sensitiviti kaunselor. Sama ada kaunselor itu sensitif ataupun tidak dengan isu kepelbagaian budaya ketika menjalankan sesi kaunseling. Dan Azli mengatakan bahawa tahap sensitiviti kaunselor di Malaysia berada di tahap yang terbaik, di mana kaunselor tidak akan menanyakan soalan yang boleh mencetuskan isu perkauman ketika menjalankan sesi, dan juga kebanyakan ataupun kaunselor akan menggunakan soalan yang berbentuk lebih umum untuk menanyakan jika sesi itu dihadiri oleh klien-klien yang datang daripada pelbagai budaya dan juga agama. Ini untuk mengelakkan daripada ada klien yang berkecil hati. Itu saja daripada saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Azli. Okey, duduknya saya di sini kerana untuk meneruskan pembentangan daripada kawan saya iaitu Zulkifli dan Fatihah yang menerangkan mengenai klien pertama kami iaitu Azlin. Okey, kali ini saya ingin menerangkan mengenai klien kedua kami iaitu Stepfini Lilian, yang orang yang sebelah ni. Cantik kan? Okey, dia merupakan daripada Miri Sarawak, berasal daripada Miri iaitu daripada Sarawak, dan beragama Kristian. Okey, Step ni berbangsa Kayan, dan menurut temuduga kami, bila kami temuduga dia memang tak ada apa-apa mix darah, dan dia memang pure bangsa Kayan dan beragama Kristian. Step ni masih lagi bujang, dan kerana dia masih belajar iaitu sama universiti dengan kami iaitu Universiti Utara Malaysia, dan Step juga berasal daripada keluarga M40, maksudnya kumpulan pertengahan, kerana ayah dia ni mempunyai bisnes sendiri iaitu perniagaan sendiri, dan emaknya seorang suri rumah. Jadi Step ni memang berasal daripada M40. Okey, Step ni merupakan anak ketiga daripada 6 adik-beradik, dan yang paling best dia merupakan seorang anak perempuan daripada adik-beradiknya yang lelaki. Maksudnya dia tengah-tengah dan dia seorang je anak perempuan. Jadi tak jadi masalah buat dia kerana dia lebih kepada maskulin. Dia lebih suka hiking, lebih kepada kelakian lah, kerana dikelilingi dengan adik-beradik lelaki. Dan dia juga suka bermain mobile game iaitu Mobile Legend. Maksudnya Step ni dia lebih kepada suka kepada kelakian. Okey, Step ni dia aktif dalam kelab Sarawak semasa di UUM dululah. Dan dia juga mudah menyesuaikan diri dalam sesuatu keadaan. Okey, benda ni juga memang kami nampak dia sewaktu pertama kali kami temuduga beliau. Okey, soalan yang pertama, apa yang kami tanya kat Step ni?
Okey, soalan pertama, apakah persepsi STEP terhadap bidang kaunseling di Malaysia? Apa STEP fikir mengenai kaunseling di Malaysia ni? Okey, menurut dia, kaunseling di Malaysia ni dapat membantu klien dalam menangani masalah kemurungan, tertekan dan beberapa masalah. Maksudnya kat sini dia berpendapat bahawa kaunselor ni dapat membantu mencarikan jalan penyelesaian kepada klien yang mempunyai masalah-masalah yang tersendiri. Okey, memang betul lah apa yang STEP berpendapat. Soalan yang kedua, persepsi STEP terhadap sikap kaunselor dekat Malaysia ni. Dia berpendapat bahawa kaunselor di Malaysia ni seorang yang bertanggungjawab menjaga etika kerahsiaan terhadap masalah-masalah klien. Maksudnya kat sini tidak menjadi masalah dia sebagai klien untuk berjumpa dengan kaunselor untuk menceritakan masalah-masalahnya, kerana kaunselor di Malaysia ni lebih menjaga etika kerahsiaan, tapi tidak semua kaunselor. Cuma kebanyakan kaunselor yang menjaga etika kerahsiaan. Itu serba sedikit mengenai STEP. Jadi saya akan kawan saya iaitu Syamira akan meneruskan pembentangan ini. Terima kasih. Okey, soalan yang ketiga iaitu apa persepsi terhadap tahap pengetahuan kaunselor di Malaysia. Okey, Stephanie mengatakan tahap pengetahuan kaunselor berada di sangat terbaik, di mana kaunselor-kaunselor yang pernah dia jumpai mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi, terutama bahasa, pegangan, adat dan budaya terhadap sesuatu kaum. Macam contohnya Stephanie pergi jumpa dengan kaunselor Melayu, tapi mereka tetap mengambil tahu tentang adat budaya ataupun latar belakang identiti budaya berkaitan dengan Stephanie. Okey, soalan yang keempat adalah apa persepsi terhadap sensitiviti kaunselor di Malaysia? Okey, walaupun mempunyai pengetahuan yang tinggi, Stephanie mengatakan tahap sensitiviti mereka masih lagi kurang memuaskan, di mana mereka masih lagi kurang sensitif, terutama berkaitan dengan agama. Jadi mungkin mereka agak menghormati tapi tidak sensitif. Jadi para kaunselor di luar sana, mereka perlu meningkatkan lagi sensitiviti, terutama apabila melakukan sesi kaunseling kepelbagaian budaya. Baiklah, kita dah settle kedua-dua klien ataupun penemu ramah daripada latar belakang budaya yang berbeza. Sekarang kita pergi kepada teori. Apa teori yang kumpulan kami gunakan? Teori yang kami gunakan adalah teori Carl Rogers, iaitu teori pemusatan insan. Teori pemusatan insan ni telah menggariskan 3 perkara penting apabila melakukan kaunseling. Iaitu yang pertama adalah kaunselor hendaklah bersifat terbuka, di mana kaunselor perlu menerima tidak kira latar belakang apa saja untuk melakukan sesi kaunseling. Sebagai contoh, saya kaunselor Melayu, saya perlu untuk menerima apabila ada klien yang dari berlainan bangsa seperti China, India, Melanau dan juga lain-lain. Jadi Carl Rogers sangat menitikkan tahap keterbukaan kaunselor terhadap klien. Okey, yang kedua adalah bersifat empati. Jadi, ini sangat berkait rapat dengan tahap pengetahuan kaunselor. Sekiranya kaunselor itu mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang sesuatu budaya, mereka dapat membayangkan dan juga merasa empati itu terhadap klien. Jadi, klien ini rasalah difahami dan juga mudah untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah ketulinan. Okey, ketulinan ini sangat penting walaupun kita menjalankan sesi kepelbagaian budaya, kerana ada kaunselor yang berpura-pura. Itu sangat tidak boleh ya kawan-kawan. Jadi sebagai kaunselor kita hendaklah tulen dan juga tidak Okey, kat ini sikit je. Sebagai kaunselor kita hendaklah tulen apabila menjalankan sesi kaunseling. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, seterusnya kita akan masuk pula ke bahagian kemahiran kaunseling. Okey, sebelum kita masuk kepada kemahiran, saya akan terangkan satu kepentingan kemahiran kaunseling, di mana kemahiran kaunseling adalah penting kepada kaunselor bagi membantu kaunselor melancarkan lagi perjalanan sesi kaunseling yang dikendalikan. Okey, di sini kami akan tekankan 4 jenis kemahiran kaunseling yang telah kami gunakan, iaitu kemahiran prosesi,
kemahiran membina hubungan, kemahiran mendengar dan juga kemahiran membuat rumusan. Okey, bagi kemahiran prasesi, kami sebelum menjalankan sesi, kami telah menyemak latar belakang peribadi klien terlebih dahulu. Iaitu kami akan semak dari segi budaya, bangsa dan juga agama klien. Dan yang kedua adalah kemahiran membina hubungan. Kemahiran membina hubungan ni pula di mana pada permulaan sesi kami akan membina hubungan yang baik dengan klien bagi merangsang klien supaya berfikiran lebih positif dan sentiasa tenang sepanjang sesi sedang berjalan. Dan yang ketiga adalah kemahiran mendengar, di mana menggunakan kemahiran mendengar ni, kami selaku kaunselor akan cuba sedaya upaya memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap penerangan dan juga jawapan yang diberikan oleh klien menjawab kepada persoalan yang kami ajukan. Dan yang terakhir adalah kemahiran merumus. Kemahiran merumus ni adalah kemahiran di mana pada akhir sesi, kami selaku kaunselor pelatih akan membuat rumusan besar iaitu mengulang kembali jawapan ataupun pandangan yang diberikan oleh klien mengenai persoalan yang telah kami ajukan supaya memberi macam ingatan kembalilah kepada klien mengenai jawapan-jawapan yang telah mereka berikan. Okey, selesai bab kemahiran, kita akan masuk pula kepada bahagian aspek yang penting dalam kaunseling ni. Okey, bagi kaunseling pelbagai budaya adalah aspek yang penting yang perlu kita tekankan ialah 3 aspek penting. Iaitu aspek yang pertama ialah persefahaman antara satu sama lain. Kenapa saya cakap persefahaman ini penting? Sebab tanpa persefahaman, ia akan menimbulkan satu persepsi yang tidak baik oleh klien kepada kaunselor itu sendiri. Jadi, sebagai seorang kaunselor pelbagai budaya adalah penting untuk seorang kaunselor tu menjaga percakapannya, iaitu kaunselor tu perlu berhati-hati di setiap percakapannya supaya tidak memberikan pandangan ataupun persepsi yang negatif daripada klien terhadap kaunselor. Dan yang kedua adalah kemahiran adalah aspek pemikiran dan komunikasi yang berkesan. Okey, disebabkan ini merupakan kaunseling pelbagai budaya, adalah penting bagi kaunselor menggunakan bahasa standard iaitu bahasa kebangsaan supaya ianya mudah difahami oleh klien. Okey, memandangkan kami menjalankan sesi temu bual bersama klien yang datang daripada negeri Sarawak, adalah penting bagi kami seorang kaunselor untuk memahami dialek dan percakapan mereka kerana percakapan dan dialek mereka agak berbeza. Jadi di sini adalah penting bagi kami untuk memahami dan kami perlu bersikap fleksibel dalam menjalankan sesi. Dan yang ketiga adalah aspek agama. Aspek agama ni penting tau, sebab daripada aspek agama ni, kaunselor perlu bersikap mengamalkan sikap menerima tanpa syarat, di mana walaupun klien tu datang daripada agama yang berbeza, namun kaunselor tidak boleh meletakkan sebarang pandangan atau persepsi yang bercanggah atau serong terhadap klien. Okey, di sini adalah penting kaunselor tu menekankan sikap menerima tanpa syarat, di mana klien tu menganggap bahawa di mana kaunselor menganggap klien bermaruah dan unik walaupun klien tu datang daripada budaya yang berbeza. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita masuk kepada bahagian terakhir iaitu penutup. Kiranya kita dah sampai ke penghujungnya. Saya akan simpulkan 3 perkara, iaitu perkara yang pertama, persepsi-persepsi yang dilontarkan oleh klien kami iaitu Azlin dan juga Stephanie memberikan pengetahuan yang lebih terbuka terhadap persepsi kaunseling pelbagai budaya. Dan yang kedua, pengetahuan yang tinggi dalam kaunseling pelbagai budaya membolehkan kami sebagai kaunselor pelatih mengaplikasinya kepada dunia sebenar apabila bergelar seorang kaunselor nanti. Dan yang terakhir ialah kaunseling pelbagai budaya ni memberi kepada kami pengetahuan dan pemahaman mengenai isu-isu yang akan timbul daripada kaunseling pelbagai budaya. Okey, setakat itu sahaja dahulu daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.
saya akan simpulkan 3 perkara, iaitu perkara yang pertama, persepsi-persepsi yang dilontarkan oleh klien kami iaitu Azlin dan juga Stephanie memberikan pengetahuan yang lebih terbuka terhadap persepsi kaunseling pelbagai budaya. Dan yang kedua, pengetahuan yang tinggi dalam kaunseling pelbagai budaya membolehkan kami sebagai kaunselor pelatih mengaplikasinya kepada dunia sebenar apabila bergelar seorang kaunselor nanti. Dan yang terakhir ialah kaunseling pelbagai budaya ni memberi kepada kami pengetahuan dan pemahaman mengenai isu-isu yang akan timbul daripada kaunseling pelbagai budaya. Okey, setakat itu sahaja dahulu daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.